Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya pun sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ni sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ni sangat fleksibel. Korang juga takkan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Julai kita ada 2 batch, tapi special sikit untuk batch Raya Haji kita tawarkan harga RM80 sahaja. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marahin. Program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum apa-apa, minta korang untuk tekan butang subscribe sekarang. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten yang bermanfaat, info, ilmiah, hiburan sikit-sikit, boleh gelak sikit-sikit. InsyaAllah semoga dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Yenade. Aku flashback sikit apa yang terjadi 2-3 hari ni, yang aku pun ada bagi reaction, aku pun ada bagi ulasan aku juga berkenaan dengan ada seorang pelawak perempuan yang aku tak kenal dan tak berapa nak lawak. Dia ada buat persembahan dekat satu comedy club dekat KL ni, iaitu Crack House Comedy Club, dan kemudiannya dia punya persembahan tu memang totally memang kurang ajar lah. Itu je lah yang aku nak cakap. Dan kemudian telah dikecam teruk oleh netizen. Of course lah, kau dah hina agama aku kot, confirm lah kena kecam. Lepas tu pihak berkuasa telah mengambil tindakan, iaitu menahan pelawak tersebut dan suami dia juga, Alhamdulillah, dan juga menutup Crack House buat sementara waktu, Alhamdulillah juga. Tapi penutupan Crack House Comedy ni telah ditentang dengan lantangnya oleh seorang pelawak juga, iaitu Datuk Aflin Shauki, dan juga baru-baru ni aku baca Sharifah Amani, yang mana seorang pelakon dan juga pelawak, dia ada melawak juga, pun menentang penutupan Crack House Comedy ni. Sebab apa? Datuk Aflin Shauki ni cakap itu adalah tempat orang yang buat lawak, yang baru nak menceburkan diri dalam dunia lawak ni. Diorang nak cari makan, diorang nak introduce diri diorang nak memperkenalkan diri diorang. Kira macam pelawak-pelawak underground yang baru nak naik ni, banyak diorang buat persembahan diorang dekat situ. Beliau juga ada bagi macam perumpamaan lah. Dia cakap janganlah disebabkan seorang perenang pakai steroid dalam satu pertandingan renang, takkan nak tutup terus kolam renang tu kan. Macam dia lah Datuk, perumpamaan tu macam tak sesuai. Saya lagi boleh bagi perumpamaan yang lagi sesuai, iaitu dia tak pakai steroid, dia berak dekat dalam kolam renang tu. So takkan tak nak tutup lagi kolam renang tu. Nak cari rezeki ni dekat mana-mana pun boleh. Rezeki tu 100% adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Datuk, kejap lagi saya akan reveal beberapa hal pasal komedi Crack House ni. Sabar no. Sharifah Amani pun turut backup komedi Crack House ni, menentang penutupan ni. Katanya ini bukan salah Crack House, ini salah individu. Please be fair to local art venues, they are already struggling. Tak apa, itu pandangan masing-masing. Mungkin tak nampak dari sudut Islam, mungkin iman tu tak kuat lagi lah dekat hati. Tak apa, ini yang dibongkarkan sendiri oleh netizen. Netizen ni kadang-kadang
teruk, kadang-kadang bagus. Terutamanya benda-benda yang berkaitan dengan penghinaan agama Islam, nak backup agama Islam ni, netizen memang buat kerja memang bagus lah. Contohnya ada satu posting dekat Facebook ni, dia dedahkan komedi Crack House ni adalah tempat Islam dan Melayu jadikan hiburan dan gelak ketawa. Crack House Comedy Club KL ini adalah sarang kumpulan liberal untuk mempermainkan isu Islam dan Melayu sejak sekian lama. Aku pun tak berapa nak percaya juga mula-mula. Tapi kalau tengok ada beberapa poster yang telah dijadikan poster untuk beberapa event yang berlaku dekat Crack House Comedy Club tu, bagi aku memang mempermainkan, mempelekehkan agama Islam kita lah. Contohnya lah, ni satu ni dia tunjuk funny, insya-Allah 100% halal. Lepas tu dia lukis macam serban lah, berbenda lah. Satu lagi ni poster masa ni mungkin masa malam Christmas, dia buat Happy Halal Days, a Christmas special. Bagi aku tak berapa nak sesuai dia bubuh Happy Halal Days. Dah lah event tu adalah event untuk meraihkan Christmas. Lepas tu tempat tu juga ada serve arak. Dan ini pula ada beberapa sesi stand up yang dah mula viral yang menunjukkan beberapa orang pelawak ni menjadikan isu bangsa Melayu, menjadikan agama Islam sebagai bahan gelak dorang je. Okey, jom kita dengar sama-sama dan korang nilaikan sendiri benda ni lawak ke tak, benda ni patut dijadikan isi konten lawak tu ataupun tidak. I'm mixed race. My dad is Dutch and Chinese. My mom is Malay and Turkish. Do you know what these two mixes make me? Bumi Putra. Because it's about having the right amount of Malay in you. Not enough to make you lazy, but enough to get you funding. Yeah. Chinese people always love this joke. Oh yeah, correct. Alright, you go dah. Hidup Melayu. Tak lawak pun, kenapa dengan isu pasal Bumi Putra lah, Melayu lah, kenapa ni? Macam nak memperlekehkan status Bumi Putra, status Melayu je. Kenapa ni? How many Malaysians here went to government school? Make some noise, you went to government school, alright. You also had cheap parents. Oh. Very cheap, right? 96 ringgit for 1 year. Walao eh. Suck your international school, right? Hundreds of thousands of dollars. Anyway, so I went to government school, and you know what they did? When as soon as you arrive at government school, they segregated you according to your religion, right? If you were a Muslim, you go to Islamic studies, right? And if you were non-Muslim, you would go to hell, right? That's what they told me. That's what all the ustaz told me in school. Hey, you know, your Chinese Indian friends are all going to hell. I'm like, holy shit. We should tell them. I'm trying out for the school basketball team. I don't want to play alone. Like, what happened? What happened to Muthu and Achong? Oh, condemn ready, bro. Condemn ready. Lawak ke? Okey, aku sekolah kerajaan juga. Apa yang hina sangat dengan sekolah kerajaan ni? How my dad is like, you know, like he made it tough for me growing up, trying to be a good Muslim in Malaysia, because they would tell me in school, you know, alcohol is haram, 1 drop of alcohol is haram, and then I would come back and find my dad drinking Tiger beer inside the house, you know. And I'm like, Dad, what are you doing? They say 1 drop of alcohol is haram. You say, son, don't worry, you take that 1 drop, you put it somewhere else, and the rest we drink lah. You know what I mean? Like, okay, tak lawak lah apa benda ni. Isu arak tu haram, hukum agama pun jadi bahan ketawa, jadi bahan gelak dekat komedi Crack House ni. By the way, kalau tak silap aku, orang yang buat lawak tu dipercayai adalah owner ataupun one of dia punya pemilik lah komedi Crack House ni, yang bernama Rizal Vangezel. Aku tak tahu nak sebut nama dia macam mana. Dan macam yang dia bagi tahu tadi dekat dalam salah satu lawak dia ni Islam. Okey, dia mix tapi dia Islam lah. Macam dia cakap tadi kan, bapak dia cakap arak tu haram, tapi dia nampak bapak ada minum arak apa semua kan. So daripada lawak-lawak yang dibuat, daripada apa yang diperjuangkan, daripada posting-posting dia dekat Twitter, macam ada orang tengok juga, nampak macam ada simptom-simptom liberal yang tengah ditonjolkan. Jadi adakah anda seorang liberal? Aku rasa pihak berkuasa kena ambil tindakan juga dekat
pemilik Crack House Comedy Club. Sebab yang ni berita yang aku baru dapat. Dekat bandar utama terpampang dekat billboard, poster billboard yang besar, show yang akan diadakan oleh owner Crack House Comedy Club ni, iaitu Rizal Van Gazel, dan tajuk show dia adalah Halal Luyah. Mesti korang macam familiar kan dengan perkataan yang aku baru sebut tadi. Yang aku nampak dekat sini, si Mamat berdebah ni cuba gabungkan perkataan Haleluya dengan perkataan halal. Dan kalau korang nak tahu, perkataan Haleluya ini bermaksud perkataan Ibrani yang bererti puji. Ya, perkataan ini sebahagian besarnya ditemui dalam kitab Zabur dan sebutan yang serupa terdapat dalam banyak bahasa. Perkataan ini digunakan dalam agama Yahudi sebagai sebahagian daripada doa-doa halal dan dalam lagu puji-pujian Kristian. Betapa kurang hajarnya si pemilik kepada Crack House Comedy Club ni. Bukan sahaja orang-orang yang buat lawak dalam Crack House Comedy Club tu, dia sendiri pun turut memperlekehkan, mempermainkan agama Islam. Siap boleh gabung-gabungkan dengan perkataan semayang orang Yahudi, sedangkan dia sendiri, dia claim dia adalah orang Islam. Jadi aku rasa memang patut pihak berkuasa ambil tindakan yang sekeras-kerasnya kepada Mamat ni yang menghina agama Islam. Mungkin jugalah sebab dia punya mindset terhadap Islam dan Melayu macam tu, disebabkan itulah juga mungkin yang orang buat lawak buka baju tu baru sebulan, lepas sebulan baru bendanya viral. So kenapa? Cuba cover Kalau betul anda adalah owner untuk Crack House Comedy Club ni, anda siap jual arak lagi. Wow, orang Islam sekarang dah boleh jual arak. Jadi kepada Dato' Aflin Shauki, kepada Sharifah Amani, kalau anda seorang Islam, patutnya kau tak sokong benda-benda macam ni. Dunia dorang ni sebenarnya dah terikut-ikut dengan budaya lawak dekat US, di mana kita tengok lawak dekat US ni, dorang buat lawak pasal dorang punya religion, pasal dorang punya bangsa, pasal benda-benda yang sensitif ni memang jadi bahan lawak dorang je, which is bagi dorang it's okay, tak apa, open minded, relax sebab dorang bukan agama Islam, sebab dorang bukan orang Timur. Orang Timur, agama Islam ni kita ada lunas-lunas batas yang telah kita diterapkan dan diajar, bukan sahaja dekat sekolah ke, bukan sahaja dari segi budaya, tapi dalam Islam sendiri memang kita tak boleh hina. Bukan sahaja hina agama Islam, agama lain pun kita tak boleh hina, kita tak boleh pelekehkan. Tak semua benda bang boleh buat lawak, boleh jadi bahan gelak. Tambah pula orang yang gelakkan tu non-Muslim. Apa kau rasa? Seronok tengok agama kita, bangsa kita kena gelak. Pelik kan macam mana benda ni boleh jadi, sedangkan filem Mat Kilau telah menaikkan semangat agama Islam, semangat Melayu, tapi lalas ada dua orang ni duk backup. Mana semangat cintakan Islam dan bangsa kita ni? Jadi pada pendapat aku secara peribadi, memang patutlah Crack House Comedy ni tutup for good pun tak apa. Kalau nak buka balik, make sure Sharifah Amani dengan Dato' Aflin Shauki ni bolehlah bagi guideline, bagi suggestion lah. Konten-konten lawak tak boleh sentuh isu yang sensitif. Lepas tu jangan jual arak. Kalau nak jemput orang Islam buat persembahan ataupun nak jemput orang Islam tengok, benda tu barulah diberkati Allah. Mungkin akan ada orang cakap, alah Cap, tu club tu jual arak, relax je, orang Melayu masuk relax je. Kalau nak tutup club, pergilah tutup. Aku okey je, aku sokong je. Aku memang for sure takkan jadi orang yang menentang kalau club malam dekat KL, dekat Malaysia ni nak ditutup. Aku lagi sokong. Last daripada aku, kepada Dato' Aflin Shauki, kepada Sharifah Amani dan juga kepada sesiapa sahaja yang menentang penutupan Crack House Comedy Club ni, ingatlah, rezeki tu daripada Allah. Dekat mana-mana pun Allah boleh bagi rezeki. Rezeki Allah tu maha luas. Kalau nak cerita pasal pelawak, kononnya diorang memerlukan komedi Crack House ni untuk explore the audience, untuk exposure dan sebagainya kan. Habis ada rancangan dekat Astro tu, Raja Lawak, Maharaja Lawak lah benda tu. Apa guna dia? Aku nak tanyalah, pernah tak Jeb Sepatu buat persembahan dekat komedi Crack House tu untuk exposure? Pernah tak? Tengok dekat mana dia sekarang. Pernah tak Johan, Raja Lawak tu,
buat persembahan dekat Comedy Crack House tu untuk exposure, untuk nak memperkenalkan diri? Ada tak? Tengok dekat mana dia sekarang. Itulah bang, kalau nak menentang sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa, yang aku rasa pihak berkuasa akan buat tindakan yang masuk akal lah. Jadi tak perlu nak tentang, utamakan dulu Islam dalam kepala otak ni. InsyaAllah boleh nampak lah kenapa bagusnya Comedy Crack House tu ditutup. Sekiranya korang rasa apa yang aku bagi tahu ni benda yang betul, korang boleh share video ni dekat semua channel. Dan apa pendapat korang? Korang boleh type korang punya komen dekat ruang komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Ingat, amar ma'ruf nahi munkar ada dalam Quran. Itulah tugas yang Allah dah beri kepada semua manusia beragama Islam, untuk kita seru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Benda ni juga akan ditanya dekat dalam kubur, sebab inilah tugas yang Allah dah bagi dekat kita. Tepuk dada, tanya iman, buka balik Quran, betulkan iman. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.